Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 1 Ogos 2021. Golongan usahawan muda di negeri ini perlu memanfaatkan pelbagai bantuan disediakan kerajaan, antaranya bantuan agropreneur muda. Ini kerana kerajaan negeri sentiasa menyambut baik pengeluaran produk buatan tempatan ke arah memperkasa industri pertanian negeri. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata usaha nak mudah memperkenal produk baru selaras dengan seruan kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup sosioekonomi masyarakat dalam sektor pertanian dan penternakan. Katanya usaha ini juga mampu membuka mata para belia untuk terus mencapai kejayaan sekaligus membantu meningkatkan ekonomi rakyat khususnya Sabah. Pengeluaran produk-produk seperti organik, pest control, bacteria plus dan juga seaweed extracts adalah selaras dengan saranan kementerian saya yang ingin mengurangkan penggunaan racun perosak dan bahan kimia di dalam tanaman sayur-sayuran. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Pelancaran Produk Keluaran Fam Takau secara maya. Fam Takau yang berpangkalan di Kimanis Papar menjalankan pertanian moden menggunakan sistem aquaponik. Pengarah urusan JE Nitrate Solution, Gerald Thomas Wong memberitahu selepas tahun menjalankan aktiviti pertanian moden ini, Fam Takau berjaya menghasilkan 3 produk keluaran sendiri iaitu organic, pest control, bacteria plus dan seaweed extracts. Nasib 5 keluarga terlibat kebakaran di Batu 15 Jalan Apas Tawau pada Jumaat lalu terus mendapat perhatian pelbagai pihak termasuk Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas. Setiap ketua isi rumah KIR masing-masing menerima RM1,000 dari MUIS melalui tabung zakat yang disampaikan Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif. Bagi pihak Majlis Ugama Islam Sabah, khususnya bahagian zakat menyumbangkan sedikit untuk keperluan mengurangkan beban yang dihadapi oleh mangsa kebakaran ini. Semua ini adalah sumbangan daripada Majlis Ugama Islam Sabah melalui bahagian zakat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau kawasan kebakaran di Batu 15 Jalan Apas Tawau dan menyampaikan sumbangan kepada mangsa kebakaran. Dalam majlis ini, Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan turut memberikan sumbangan peribadi kepada mangsa kebakaran yang disampaikan Datuk Muhammad Arifin. Katanya MUIS bersama Agensi Agama Islam Sabah turut menjalankan program agihan bakul makanan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan di seluruh negeri ini. Baik, beralih kepada perkembangan semasa COVID-19, sebanyak 1,035 kes baharu positif COVID-19 dicatat di Sabah semalam, mengatasi kes sembuh 485 orang. 9 kematian dilaporkan iaitu 3 kes di Tawau, 2 di Kota Kinabalu dan masing-masing 1 kes di Kota Belut, Kudat, Putatan dan Tuaran. Baik, kita ikuti statistik kes jangkitan mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Sementara itu, 2 lagi kluster baharu direkodkan di Sabah semalam iaitu kluster Gambaran 2 di Telupit dan kluster Jalan Corak di Tongot. Kedua-dua dikategorikan sebagai kluster komuniti. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masri Manjun, kluster Gambaran 2 Telupit dipercayai telah menjangkiti dalam kalangan jemaah masjid seterusnya merebak kepada ahli keluarga. Kes indeks adalah lelaki 29 tahun yang bergejala sejak 22 Julai lalu sebelum disahkan positif di klinik kesihatan pada 23 Julai. Bagi kluster Jalan Corak Tongot, kes indeks adalah seorang suri rumah 30 tahun disahkan positif di Pejabat Kesihatan Daerah Tongot pada 26 Julai lalu. Siasatan awal mendapati kes indeks bersama 14 rakannya mula bergejala sejak menerima vaksin di Pusat Pemberian Vaksin Telupit pada 24 Julai. Datuk Masdi berkata 7 lagi lokaliti di 2 daerah dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD berkuasa 2 Ogos hingga 14 Ogos. PKPD melibatkan 5 lokaliti di Kota Kinabalu iaitu Lorong Kuala Laut Likas, Kampung Warisan, Kampung Darau Menggatal, Kampung Rakyat Baru dan Kuartus Pekerja Imbas Jaya dan Jalan Kion Som.
Manakala dua lokaliti di Beaufort iaitu Kampung Mololugus dan Lorong 3 Kampung Kelias Baru. Sementara PKPD Kampung Tinusa 2 Sandakan dilanjutkan hingga 15 Ogos. Dalam pada itu, 123 kenderaan diarah berpatah balik daripada 47,143 kenderaan diperiksa di 193 sekatan jalan raya di seluruh negeri semalam. Turut dikeluarkan 42 kompaun melanggar prosedur operasi standard SOP COVID-19. Dijangka 80% atau lebih 7,000 daripada lebih 10,000 penduduk yang layak mendapat vaksin dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pintasan, Kota Belud akan menerima suntikan vaksin sebelum Oktober depan. Setakat ini, lebih 4,000 penduduk Pintasan telah divaksinasi dan separuh daripada angka itu telah lengkap mendapat 2 dos vaksin. Kita ada buat manual daftar. Kan memandangkan kita faham ada juga orang kampung yang tidak mempunyai telefon pun. Dan kampung itu tidak mempunyai liputan telefon pun. Jadi kita manual daftar, sekarang ini masih berjalan dalam sudah hampir lebih 5,000. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pintasan, Fairuz Rendan menyatakan demikian kepada RTM selepas program outreach vaksinasi COVID-19 bagi Dun Pintasan di Sekolah Kebangsaan Dudar, Kota Belud. Beliau turut menghargai usaha pasukan skuad Dun Pintasan dan pemimpin pembangunan masyarakat memastikan semua penduduk menerima suntikan vaksin. Sambutan pun amat baik sekali dan kami bersyukur kami dapat sokongan padu daripada YB setempat, YB Tuan Fairuz yang membenarkan dan memberi sokongan dan juga menyediakan dia punya peralatan. Seramai 1,200 orang hadir mendapatkan vaksin dalam program julung kali diadakan ini. Sementara itu, penerima vaksin terdiri daripada generasi muda sehingga berusia hampir 110 tahun yang ditemui di SK Dudar, Kota Belud meminta masyarakat turut sama mendapatkan suntikan vaksin demi melindungi keluarga dan insan tersayang. Nakaan na ba no? Sabi ito. Akilaro mo ko na ge. Akilaro mo na salamat sa bayan dugo ko. Ano ko man ako no di siya. Tapi setelah yang tajikan kalau kena vaksin, ya mau demi keselamatan juga. Saya tidak percaya selagi saya tidak tercoba, tidak perlu takutlah sebab vaksin ini untuk demi keselamatan juga. Kalau seumuran dengan saya, masih muda begitu, lebih baik caut sebaran ini bukan untuk diri kita juga, tapi untuk keluarga kita sendiri dan juga untuk rekan-rekan kita sekitar. Selepas saya kena vaksin, macam tidak apa-apa juga. Jadi yang fake news tu janganlah percaya. Pergilah kamu vaksin. Program Outreach Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kawang menyasarkan 1,000 suntikan vaksin diberikan kepada penduduk kawasan itu yang melibatkan 3 kampung iaitu Kampung Pengalat Kecil, Bundusan dan Beringis yang mempunyai 2,000 penduduk keseluruhannya. Bercakap kepada RTM, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawang, Datuk Seri Ghulam Haidar Khan Bahadar berharap kelancaran program ini mendorong kerajaan mempercepat penghantaran vaksin ke Sabah. Ia bagi memudahkan penduduk luar bandar yang tidak mempunyai akses internet dan sistem perhubungan jauh mendapat suntikan. Terdahulu beliau meninjau program Outreach Dun Kawang di Dewan SMK Pengalat Papar. Sementara itu, Setiausaha Surit Kanan kepada Ketua Menteri Datuk Armizan Muhammad Ali dan agensi pelaksana menyifatkan kerjasama padu pelbagai pihak melancarkan program outreach ini. Saya melihat bahawa program outreach ini adalah manifestasi daripada kerjasama semua pihak CITF yang diterajui oleh pejabat daerah Papar, pejabat kesihatan, pasukan keselamatan, hinggalah ke peringkat akar umbi, pejabat UPPM. Jadi adanya sinergi daripada semua peringkat ini, kita melihat boleh membantu mencapai sasaran kerajaan untuk mendapatkan imuniti berkelompok. Selepas ini kita akan berpindah lagi ke Dun Pantai Manis dan kita akan juga melakukan program outreach di dalam masa yang terdekat di kawasan-kawasan pendalaman. Program kita berjalan dengan lancar, kerjasama yang begitu erat daripada semua agensi yang terlibat dalam melaksanakan program outreach. Terima kasih kepada pihak sekolah, SMK Pengalat yang telah memberikan kita ruang yang begitu selesa untuk program kita.
Sebanyak 89 pain darah berjaya dikumpul dalam program kempen derma darah anjuran St. John Ambulance kawasan Pantai Selatan dengan kerjasama Hospital Queen Elizabeth II, Kota Kinabalu. Program berlangsung selama 2 hari itu turut mendapat kerjasama Hospital Papar, Hospital Tuaran, Hospital Pitas dan Sabah AIDS Support Service Association Kasih. Ketika ditemui RTM dalam program berkenaan, Pegawai Turus Kawasan St. John Ambulance Malaysia Douglas Shen juga berkata ia bertujuan membantu menampung keperluan darah di unit tabung darah hospital terbabit. Satu pain darah boleh mampu selamatkan 3 nyawa dan jangan biarkan pandemik COVID-19 menghalang anda untuk selamatkan nyawa. Kesedaran orang area Kota Kinabalu terhadap kempen derma darah ini, syukur saya lihat memang orang tahu betapa pentingnya untuk menderma darah. Beliau berkata demikian di Pusat Belia-belia Center Point Kota Kinabalu. Sementara itu, penderma ditemui bersyukur dapat membantu mereka yang memerlukan. Dari dulu memang sentiasa derma darah, jadi macam mau tolong orang jugalah. Senang hati jugalah dapat tolong orang yang susah. Macam nampak di Facebook banyak orang juga yang perlukan darah. Okey lah, baik, bagus. Macam dapat kasih derma lah, daripada tidak untuk kewajipan kita untuk menolong orang juga lah, siapa-siapa yang memerlukan darah. Kita sebagai rakyat Malaysia sebenarnya selain daripada sumbangan negara kepada kita pun saya rasa ini adalah salah satu contoh lah kita menyumbang kepada rakyat Malaysia sendirilah. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Tepati janji temu vaksinasi anda. Lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.